Setiap pagi, para perempuan Samaria akan pergi ke perigi Yakub untuk menimba air bagi kegunaan harian mereka. Lebih-lebih lagi air untuk minum kerana cuaca di Timur Tengah sangat panas dan kering pada siang hari. Nah, melalui latar belakang ini, dengar apa kata Yesus. Sesiapa yang minum air dari perigi ini akan dahaga semula. Tetapi sesiapa minum air yang ku berikan kepadanya nanti tidak akan dahaga lagi selama-lamanya. Air yang akan kuberikan itu akan menjadi mata air bagi dirinya dan memberinya hidup yang kekal. Nah, mula-mula Yesus berkata secara logik dan lahiriah. Nah, jika mereka minum air perigi, mereka akan dahaga semula. Nah, bukan hanya mereka harus minum air setiap hari, malah mereka harus menimba air setiap hari atau kerap kali. Nah, ini ialah keperluan lahiriah manusia yang menggambarkan keperluan manusia yang lebih utama dan penting lagi. Jadi seterusnya Yesus berkata secara realiti dan rohani. Tetapi kata Yesus, sesiapa minum air yang ku berikan kepadanya tidak akan dahaga lagi selama-lamanya. Nah, merujuk kepada realiti sebenar manusia, Saint Augustine pernah berdoa, Engkau telah menjadikan kami untuk dirimu sendiri, oh Tuhan, dan hati kami tidak akan tenang sehinggalah kami beroleh istirahat di dalam-Mu. Nah, pendek kata, hanya Tuhan sahaja yang boleh mencukupkan, memuaskan dan melengkapkan keperluan rohani manusia. Yesus berkata, air yang kuberikan ini merujuk kepada dirinya sendiri sebagai sumber dan pemberi akan menjadi mata air dalam dirinya. Nah, ini memberi gambaran air yang terus-menerus memancar keluar dan mengalir tanpa henti dan memberinya hidup yang kekal atau hidup sejati selama-lamanya. Nah, apakah yang dimaksudkan oleh Yesus dengan air hidup ini? Dalam Yohanes bab yang ke-7 ayat ke-39, penulis memberitahu yang dimaksudkan oleh Yesus ialah Roh Kudus. Begini, air minum hanya boleh memuaskan dahaga lahiriah kita. Itu pun hanya sementara. Tetapi air hidup iaitu Roh Kudus boleh memuaskan dahaga rohani kita selama-lamanya. Nah, bagaimana untuk mendapatkannya? Pertama, kita harus sedar bahawa ia hanya dikurniakan melalui Tuhan Yesus Kristus, tiada yang lain. Bukan nabi lain, bukan rasul lain, bukan Kristus lain atau Tuhan lain. Tidak, hanya melalui Yesus. Kedua, kita harus meminta daripada Tuhan Yesus Kristus. Kurnia hanya akan diberi jika kita meminta kerana Dia tidak akan memaksa. Ini memerlukan kita untuk meresponi dan merendahkan hati. Dan ketiga, kita harus percaya dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sesiapa yang percaya kepadaku, dalam hatinya akan terpancar mata air, iaitu Roh Kudus yang memberi hidup. Roh Kudus akan diterima oleh orang yang percaya kepadanya. Mari saya bertanya kepada kamu sekarang, adakah kamu masih lagi minum daripada air keagamaan yang kosong? Atau air janji-janji manusiawi yang tidak memberi hidup? Adakah kamu masih dahaga setelah sekian lama meminumnya? Jika ya, berhentilah daripada usaha keagamanmu sendiri yang sia-sia. Datang kepada Tuhan Yesus Kristus yang akan mengurniakan Roh Kudus yang memberi hidup kepada kamu jika kamu meminta dan percaya kepadanya. Sesiapa yang dahaga jemput Yesus, datanglah kepadaku untuk minum. Come and drink.